Oh, okey. Boleh. Okey, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat bertemu dengan anda di sini. Jadi hari ini terima kasih kepada master dan speaker. Speaker semua sangat gigih kan dan sangat dedikasi. Dan hari ini saya berpeluang untuk sharekanlah dan menyampaikan kelas hari ini adalah berkaitan dengan ajaran suci peta 6 harta karun. Wah, harta karun sakti. Jadi saya pasti semua orang mesti sangat suka akan harta karun kan? Oh, harta karun bagi kita wah, something yang sangat bagus. Something yang sesuatu yang sangat bagus dan boleh membantu kita. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini adalah harta karun sakti yang disampaikan oleh Buddha, oleh Tuhan kepada kita. Jadi marilah kita meneraka apakah harta karun sakti ini yang akan sangat bagus kepada kehidupan kita. Jadi sebelum kita bermula, sebelum saya bermula menyampaikan berkaitan dengan apakah itu harta karun itu, saya mengenalkan dulu, saya buat pengenalan yang peta suci ini macam mana datang dari mana. Jadi peta suci ini disampaikan oleh Buddha melalui 3 perantara suci. Jadi seperti yang boleh nampak di gambar ini kan. Jadi sini ada 3 orang perantara. Yang pertama kita panggil dia perantara untuk surga. Maksudnya Tuhan dan Buddha akan menggunakan badannya bagi menulis kalimat suci sebagai pengajaran untuk kita. Dan nombor 2 adalah perantara untuk manusia. 或许的回音会很重吗 ？OK 吗？还好哦。OK 好。Ya. OK 好。OK number 2 perantara untuk manusia adalah orang ini. Tengok dia akan melaporkan ajaran Buddha kepada kita. Kerana surga dan bumi tidak boleh bercakap kan? Yang boleh bercakap siapa? Siapa yang boleh bercakap? Manusia. Jadi perantara untuk manusia dia akan melaporkan apa yang perantara untuk surga ni tulis di atas papan ini. Dan satu lagi orang adalah perantara untuk bumi. Perantara untuk bumi, orang ini, di gambar ni dia tidak tunjuk, dia dekat tepi. Dia akan, apa yang dia akan buat? Dia akan dilakukan oleh manusia. Orang perantara ni, mereka bekerjasama dan menuliskan kalimat suci. Dan satu lagi benda yang sangat istimewa adalah perantara untuk surga ni kan. Macam mana dia tulis? Dia tulis melintang sambil menutup mata. Maksudnya mata dia tutup dan dia tulis perkataan dengan secara melintang. Jadi ini bukan orang biasa boleh buat. Jadi ini mestilah Tuhan Buddha menggunakan badannya kan dan boleh menuliskan kalimat suci ini. Sangat-sangat istimewa. Jadi jika untuk siapa-siapa yang tak pernah jumpa kan, tak pernah nampak kejadian macam ni kan, lepas ni masa ada peluang, masa kita mengajak 3 perantara suci ni kan datang ke Tokong, semua mesti datang untuk tengok dengan mata sendiri dan akan terpegun. Wah, ini begitunya sangat special, sangat istimewa. Bukan orang biasa boleh buat punya. Tadi saya cakap perantara untuk bumi. Dia akan catatkan semua yang perantara untuk manusia tu yang dia laporkan. Dan dari situlah datangnya peta suci. Okay, dan satu lagi, ini adalah video. Saya pasti semua orang mesti nak tengok. Macam mana? Macam secara live. Macam mana boleh tengok. Walaupun sekarang semua duduk kat rumah, COVID-19, kita tak boleh pergi Tokong. Tapi tak apa, ada video yang kita sudah rakam. Ini video yang pertama yang kita ambil masa 2003. Mari kita tengok. Ada bunyi juga. Nanti saya sharekan bunyi dia juga. Okey, saya pastikan bunyi ada buka dulu. Okey. Yang pertama, mari kita tengok.
临安无为矣。西风神，其和天人，万法文，妙不可言。唯心 Oh, nampak tak? Inilah kejadian yang sebenar. Yang orang yang tulis tu kan, yang kita panggil dia sebagai perantara untuk syurga, dia tulis perkataan. Contohnya yang ini adalah dia tulis bahasa Cina dan arah tu adalah kepada secara melintang, maksudnya kepada perantara untuk manusia yang berdiri dekat sini. Jadi ini something yang sangat bukan orang biasa boleh buat kan. Terutamanya jika kamu tahu contohnya bahasa Cina memang susah nak tulis. Tapi dia boleh buat macam tu. Dan untuk semua kalimat suci. So cara itu yang dia tulis melintang sambil tutup mata. Jadi sangat-sangat istimewa. Dan kedua, mari kita tengok juga ini ada juga yang Buddha Cikong melalui perantara untuk syurga ni dia boleh berkomunikasi dan bercakap dengan kita. Mari kita tengok video ini. 说，今天有机缘能够来到这里的每一个都是聪明绝顶，你相不相信啊？我说你笨，你一定气死啊！哎，老师怎么可以说我笨呢？是不是啊？是不是？每个人都喜欢被夸赞嘛。但是你自己脊梁中，你有没有称过啊？鲜少人为啊，是不是啊？一般都怎么想啊？只想要好的，好的，多的，多的，好的，没有去想过你终究有多少可以给人家，是不是啊？所以记得。Okey, jadi ini adalah Buddha Cikong kita. Dia bercakap dengan kita melalui perantara untuk syurga. Dan tadi Buddha Cikong kita apa yang dia cakap dengan kita? Dia cakap semua orang suka dipuji. Betul tak? Betul kan? Tidak ada orang yang suka dimarah kan? Jadi semua orang suka dipuji. Tapi Buddha Cikong kita buat agar semua orang kita buat baik atau jahat orang kita. Mestilah kita buat benda yang baik kan? Kita benda yang baik, kita buat benda yang baik, orang akan puji kita. Jadi Buddha Cikong kita kena membuat perkara yang baik dan macam itulah semua orang akan gembira dan semua orang akan suka bergaul dengan kita, menjadi kawan dengan kita dan akan puji kita. Jadi sangat-sangat bagus. Okey, jadi kita sudah mengenali cara kalimat marilah tengok dan kita apakah itu you ready. Mari tengok. Inilah yang peta suci yang disampaikan oleh Buddha kepada kita. Okey, ini walaupun semua ditulis dalam bahasa Cina, walaupun tuan-tuan perempuan mungkin tak faham, tapi tak apa. Nanti saya akan menterjemahkan, translate kepada bahasa Melayu sampai di sini. Okey? Jadi, yang tadi video yang kita nampak masih ingat kan? Yang tiga perantara suci itu, satu orang yang tulis, satu yang laporkan, satu yang catat di kertas. Jadi inilah suci yang dicatat. Wah, dan ada apa yang istimewa dalam kalimat suci ini? Buddha mereka sampai pula ada juga isi-isi tersirat yang sangat penting kepada kita yang dilukis melalui apa yang kita nampak di gambar ini. Tengok, apa yang kamu nampak dari sini? Jika kalimat suci ini kan sebenarnya dibaca dari maksudnya ada maksudnya. Lepas itu dari kalimat suci di adalah cerita itu. Ada
labu. Mungkin ada nampak juga ada kipas hati. Bawah ni ada kasut, ada nampak. Ada lagi ya, ada enam harta sakti yang disampaikan. Jadi dari 6 sakti gambar ni kan, ada pula dia punya isi-isi tersirat. Dari sana nanti kita akan meneroka dan mengenali apakah yang Buddha nak sampaikan kepada kita. Ini memang biasa berbuat. Memang Buddha Tuhan yang Maha, yang kebijaksanaan mereka sangat tinggi. Barulah mereka boleh cipta dan memberikan kita kalimat suci ini. Okay, mari kita tengok seterusnya. Okey, jadi dari kalimat suci tadi, Buddha sampaikan pula isi tersirat melalui gambar-gambar yang kita nampak ini. Ada kasut, ada kipas, lepas tu ada lampu, sampaikan. Dari sini, setiap harta karun sakti ini, setiap benda ini ada maksudnya sendiri. Jadi nanti saya akan sampaikan. Dan yang sangat istimewa, kalimat suci tadi tunjuk adalah disahkan oleh mereka tahun, maksud 20 tahun lepas, tahun 2000 di JB. Kalimat suci ini disampaikan oleh Buddha kepada kita di JB area. Masa tu kita adalah Singapore Chang, adalah di Johor Bahru, di area sini, Tokong di sini yang Buddha sampaikan kepada kita. Okay, jadi marilah kita tengok dulu secara ringkas apakah yang tadi, yang peta tadi kan, peta suci itu datang pula dari beberapa yang datang lain. Kita menyampaikan kalimat yang tersendiri di lain. Contohnya ada di tahun 2000 bulan ini di dan semana masa Buddha sampaikan kalimat suci ini. Dan yang penting tersirat yang kita nak sampaikan adalah lepaskan beban dan tenangkan diri kita. Jadi ini sangat penting kerana setiap orang kerja, nak mencari duit, nak menyara keluarga kita, dan jika untuk budak belajar, mereka kena study, nak belajar. Ada banyak beban yang letak atas kita punya shoulder kan. Jadi jika kita angkat banyak beban, susah untuk kita nak mempelajari, susah untuk kita belajar macam mana seperti Buddha. Jadi Buddha nak kita lepaskan beban, tenangkan hati, barulah kita boleh belajar. Belajar dari Buddha. Jadi yang ini adalah salah satu kalimat suci ya. Dan yang kedua pula adalah Ti Bao Fu. Maksudnya Buddha nak kita berhasrat besar demi insan. Saya percaya setiap orang ada hasrat kan, ada cita-cita masing-masing. Ada yang macam jika kanak-kanak mungkin hasrat mereka adalah nak jadi doktor pada masa dia dewasa. Ada yang mungkin nak jadi guru. Mungkin ada yang nak jadi jutawan. Semua ni hasrat. Tapi hasrat ni kebanyakan adalah untuk diri sendiri sahaja. Jika untuk orang biasa macam kita. Tapi apa yang Buddha nak kita buat adalah kita boleh berhasrat besar. Dan berhasrat ini bukan saja untuk diri sendiri, tetapi boleh juga demi insan. Insan, semua manusia di dunia ini. Jadi kita memang boleh kita mencapai. Banyak kita punya senior sudah dapat mencapai hasrat besar ini dan boleh menjadi Buddha. Okay, dan yang seterusnya, kalimat suci yang satu lagi adalah Buddha nak kita berbesarkan hati dan rasa bebas. Dalam bahasa Cina panggil xiao sa zizai. Macam kita punya Buddha Qigong. Hati dia besar
dan boleh menampung semua. Yang baik ke tak baik, dia boleh terima. Okey? Dan macam juga Buddha Maitreya juga boleh berbesar hati dan rasa bebas. Yang seterusnya adalah saya Buddha nak kita belajar juga, jika boleh kita boleh mengembara menyelamatkan insan. Contohnya mengembara, apa yang kamu terfikir jika perkataan mengembara? Maksudnya keluar dari rumah kan? Jalan keluar dari rumah. Kita boleh cari kita punya jiran, kita punya kawan, kita punya saudara mara, dan macam mana menyelamatkan jiwa insan. Cara yang penting bawa mereka datang ke tokong, boleh receive tahu, boleh bagus, boleh menerima tahu dan belajar. Itu yang sangat penting, belajar dari kita punya senior, belajar semangat Buddha. Dan jika yang lagi bagus, ada juga kita nampak kita punya master kan, tahu initiator. Mereka bukan sahaja pergi mengembara di sekitar rumah mereka sahaja, bukan sahaja di Johor Bahru, tapi mereka pergi sampai ke luar negeri, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kuala Lumpur, dan lagi jauh, pergi sampai India, kan? Pergi sampai Nepal, tempat yang lain untuk agar orang yang di sana boleh dapat menerima tahu. Jadi inilah semangat yang kita perlu belajar. Okey, jadi dari kalimat suci yang saya sampaikan tadi itu, Buddha tampilkan dia sekali dan dari dia punya isi tersirat kan, jika nampak sini ada isi tersirat yang dia tulis menggunakan perkataan bahasa Cina. Dia campurkan pula jadi satu kalimat suci yang baru. Itulah yang datangnya peta Anarunthati. Jadi nampak saya orang akan rasa terbegum. Wah, memang bukan orang biasa boleh buat. Dan dari sini, inilah yang isi tersirat. Buddha, dia guna cara yang sangat ini special. Dia lukis pula. Ada labu, ada kipas, ada kasut ni. Nantilah yang akan kita belajar. Nanti yang kita akan tengok apakah maksud pula dari semua harta sakti ini. Okey, kita tengok Yang pertama yang kita nampak tadi, suara sangat kuat. Okay. Ada kan? Ada nampak? Tak nampak? Boleh tengok. Boleh tengok. Jadi, apa yang Buddha bagi kepada kita? Kenapa adakan kipas sakti kepada kita? Okey. Jadi kipas sakti ini yang penting Buddha nak kita agar fikiran dan minda kita boleh melepasi batasan manusia biasa. Kita punya fikiran melepasi batasan manusia biasa. Apakah maksud? Contohnya, jika saya tanya semua orang, biasanya fikiran kita, apakah makna hidup kita sebagai manusia? Apa yang kita buat setiap hari? Makan itu kerja. Betul. Apa yang kita buat? Setiap hari kita fikir, apa yang kita nak makan? Nanti saya apa nak makan untuk breakfast, nanti belajar, pergi sekolah atau sekarang semua lepas tu sampai malam, lepas makan tengok TV dan tidur balik. Dan lagi hari yang seterusnya, keesokan hari bangun, ulang pula apa yang kita buat. Betul tak? Jadi setiap hari kehidupan kita nampaknya cuma bangun, tidur, makan, minum, itulah fikiran siap pesan. Biasanya lagi satu ada apa? Saya nak untung banyak duit. Saya nak dapat banyak duit. Saya nak beli rumah besar, nak beli kereta besar, nak simpan banyak duit dalam bank. Itulah kan termasuk saya juga. Tapi Buddha ni dia punya kebijaksanaan sangat tinggi. Dia nak apa yang kita buat macam tu. Kan ada
kipas sakti kan. Semua apa yang anda fikir tu yang tadi, yang biasa, yang manusia biasa fikir. Dia kan lepas tu nak bagikan kita kebijaksanaan macam ada seperti Buddha. Kita boleh fikir apa yang Buddha fikir. Kita boleh buat apa yang Buddha buat. Apa yang Buddha buat? Contohnya Gautama Buddha atau Buddha hidup Qigong. Mereka nak ada untung banyak-banyak duit. Tapi apa yang mereka buat? Mereka pergi menyelamatkan jiwa insan. Itu yang menyebabkan mereka boleh jadi Buddha. Tapi kita masih tak boleh. Tapi kita ada peluang tak? Ada, kerana sekarang kita sudah menerima tahu. Jadi kita, dan sekarang hari ini kita terima pula kipas sakti. Buddha sudah bagikan. Jadi di poket kamu, Buddha sudah bagi ke kita. Okey, ini adalah pertama. Semua orang kena masa akhir saya akan tanya balik apa 6 harta karun sakti yang Buddha sudah bagi kepada kita. Okey, jadi kita tengok. Pernah nampak tak para senior kita? Jadi kita tengok kita punya senior kan. Senior sangat bagus ke. Mereka bukan sahaja cuma nak pergi cari duit buat kerja, tapi masa lapang mereka akan pergi cari kawan, cari adik keluarga mereka untuk menerima tahu ataupun mencari perhimpunan dhamma. Itulah yang apa yang Buddha buat. Buddha fikir kan nak menyelamatkan jiwa insan. Jadi kita boleh belajar mereka sudah buat apa yang Buddha nak buat. Sangat bagus. Okey. Suara agak iya. Okey, ini yang kedua. Harta karun. Boleh angkatkan tangan, terimakan. Tasbih dibagikan oleh Buddha kepada kita. Apa makna tasbih sakti ini? Tak pasti. Adakah semua puan-puan tasbih sakti? Ini yang guna oleh Samno jika ada tengok movie punya kan kebanyakan Sami yang akan guna. Tapi penting yang penting tasbih sakti adalah Buddha kita melaksanakan ikrar suci dan 6 kesempurnaan seperti takwa. Ini sangat penting. Ada ikrar suci masa kita menerima tahu dan berikrar, dan apa yang kita perlu ada melaksanakan ikrar suci ini. Dari sana mestilah kita akan menjadi Buddha dan Buddhiswa juga satu hari nanti. Nombor 3, rasakan betul adalah topi sakti. Jadi isi topi sakti ini, topi sakti ini dia menjadi kembang, jadi besar kan. Siapa yang pernah pakai topi? Apa kegunaan topi? Kita akan pakai topi. Mungkin masa panas. Iya,师。Halo. 叶老师，你的线有点卡嘞，在开始到现在还是有卡一卡下嘞。哦，好。Recording stop is 可以更换，可以更换吗？可以，我试一下哦。哦，我应该有在卡这哈。OK， 好，我试一下哦。
Hello，现在有比较 OK 吗？或者有切换一下那个网络？目前是 OK 啦，目前是 OK 哈、哦。是刚才都有一直断断续续哈。是咯，后学想要跟你讲，又有点不好意思，之前是 OK， 真的是听到没有听到，听到没有听到嘞。这样啊。是。OK， 这样有可能过后还要再重录过吗？还是怎样？是咯，可能要麻烦你讲师了哦，不好意思嘞。好，这样后续就从这边开始啦，有可能前半段后续再重录啊，然后再连接起来这样啦。好啊，可以呀，谢谢你啊，感恩啊。好的。OK， 这样后续从这边继续了哦。现在 OK 哈，现在有比较好了哦。现在可以。好，我看一下，那个网络有时候比较不稳定。OK， 原本时间是到几点了哈9点半都可以的。9点半哦。OK， 这样刚才大概已经是我时间是到了27分钟了，这样后续还有一个30分钟左右哦，是吧？大概平常是1个小时60分钟哈。可以，我们都可以到9点半啊。OK 哦，好的。OK， 这样后续从这边开始再继续讲回了哦。好。OK， 后续再放低一些。等下先不要录影先，后续先调整。Oke, jadi yang seterusnya yang harta karun sakti yang kita akan terima adalah topi sakti ini. Oke, jadi topi sakti ini apakah yang makna yang akan Buddha nak sampaikan kepada kita? Oke, mari kita tengok Oke, topi kan biasa kan bila kita akan pakai topi masa hari panas kan, masa hari panas kebanyakan masa kita akan pakai. Dan pakai topi itu, kepala kita tak akan rasa panas. Dan tengok pula topi sakti ini. Topi ini dia boleh menjadi besar kan, terutamanya tapaknya. Kita boleh tarik besar sikit. Jadi apa yang sebenarnya maksud topi sakti ini adalah Buddha nak kita belajar ke moral dan budi pekerti yang besar. Seperti Buddha dan boleh memanfaatkan semua insan. Ya, macam hari panas kita pakai topi itu akan tolong kita halangkan kepanasan kan. Jadi kepala kita akan rasa panas. Tapi topi sakti ini akan menyebab nak kita belajar macam mana kita menggunakan budi pekerti kita sendiri dan boleh menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Jadi topi sakti ini semua orang pun sudah dapat. Jadi kena simpan baik-baik juga dalam poket kita. Bila-bila masa kita boleh ambil keluar dan gunakannya. Jadi kita tengok kita punya Dewa Dewi, Buddha dan Bodhisattva. Semuanya mereka ada moral dan budi pekerti yang sangat bagus kan. Kita boleh tengok dia punya tu, kita panggil apa tu? Macam ada cahaya dekat kepala mereka. Itu yang kita nak belajar. Kita sekarang sudah menerima tahu kita pun ada cahaya tapi yang kecil sajalah. Tapi jika kita teruskan buat benda yang baik, cakap benda yang baik, dan cahaya kita pun akan jadi lagi-lagi besar sifat kebudayaan kita. Okey. Inilah yang harta karun yang seterusnya. Sudah yang keberapa? Sudah keempat. Tak silap nombor 4. Jadi ini adalah apa yang Buddha nak bagi kepada kita. Tu jati diri. Jati diri. Jika nanti kita tengok balik peta suci itu, jika tengah ada satu perkataan tulisnya for maksudnya Buddha. Jadi perkataan itu adalah Buddha nak kita mencari balik jati diri kita yang seperti dengan Buddha. Jadi hati kebudayaan diri yang asal tu yang boleh menyeluruh semua jiwa insan. Ini sangat-sangat penting dan kita kena percaya juga kita adalah juga Buddha. Kita juga adalah Buddha dan Bodhisattva dan datang dari syurga. Cumanya kita sudah lupa yang kita sebenarnya adalah Buddha dan Dewa Dewi. Jadi sekarang kita sudah menerima tahu, kita kena cari balik hati kebudayaan diri kita. Hati kebudayaan yang suci dan yang suka menolong jiwa insan, yang tidak ada hati yang jahat. Bukannya kita nak pergi
marah orang ataupun nak pergi buat benda yang tak baik. Itu bukan jati diri kita. Jati diri kita mestilah yang baik dan boleh memanfaatkan semua jiwa insan. Jadi mesti ini adalah sangat-sangat penting. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Ya, ini adalah apa? Labu sakti. Pernah nampak tak labu? Saya pun pernah nampak labu. Dan labu sakti ni apakah yang pentingnya? Labu ni tengok dia punya, kita panggil apa? Dia punya perut dekat bawah sini kan agak besar. Jadi kita nak belajar seperti labu yang mempunyai hati yang besar. Hati yang besar yang boleh menerima semua perkara yang baik atau yang buruk dengan berbesar hati. Contohnya Buddha yang kita boleh belajar adalah Buddha Maitreya. Siapa-siapa sini pernah nampak tak tu Buddha Maitreya? Jika datang ke Tokong pernah nampak yang itu apa, patung Buddha Maitreya. Itu yang sangat penting. Kita juga panggil dia Smiley Buddha kerana dia tak kira bila-bila masa kamu nampak, kamu tengok Buddha Maitreya, dia mesti sedang ketawa, sedang senyum. Dan hati perut dia agak besar kan. Tapi perut besar tu bukannya nak suruh kita makan banyak-banyak dan tidak bersenam. Yang pentingnya adalah kita nak belajar hati besar tu yang boleh menerima semua perkara yang baik atau buruk. Biasanya jika kita manusia biasa, jika ada orang marah saya, contohnya nanti isteri saya marah saya, biasanya apa yang saya buat? Lawan balik kan, marah balik. Saya marah balik dia marah balik saya. Bila akan habis mulut perang ni? Jadi itu bukan tindakan yang sepatutnya lah, walaupun biasanya kita akan buat. Jadi hari ini kita sudah dapat labu sakti ini, kita belajar macam mana boleh mempunyai hati yang besar, menerima dan memaafkan semua orang. Tak kira orang tu dia cakap benda yang baik atau buruk. Biasanya orang cakap baik, okeylah, orang cakap baik, kita happy. Tapi yang pentingnya masa jika ada orang cakap sesuatu yang buruk, cakap sesuatu yang makanan hari ini macam tak sedap lah, biasanya mungkin kita sudah akan start berasa tidak happy. Tapi jika kita boleh menukar fikiran kita, menukar pandangan kita, kita maafkan dia. Okey, tak apa, terima kasih kamu bagi tahu pandangan kamu. Okey, nanti mungkin makanan hari ini agak masin. Tak apa, esok saya masak, saya letak kurang sikit garam, boleh jimat pula garam. Jadi ini banyak, terutamanya jika kita boleh maafkan semua orang, terutamanya yang buruk, orang yang cakap buruk kat kita, dan hati kita akan rasa tenang lepas tu. Jika tidak, tak habis-habis. Jika kita asyik marah atau kita rasa sedih, dan hidup kita akan rasa susah. Jadi saya percaya semua orang nak hidup susah atau nak hidup senang. Mesti hidup senang, happy kan, bebas kan. Jadi kita sangat penting kita belajar dari kita punya Buddha Maitreya. Dan hari ini kita sudah dapat labu sakti. Jadi simpan baik-baik dan kita boleh guna bila-bila masa sahaja, terutamanya masa kamu rasa marah atau sedih. Terutamanya masa marah. Dan ambilkan labu sakti ini dan simpankan semua yang tak baik dalam labu ini dan tenangkan hati kita. Okey, mari. Sudah ke berapa dah? Kelima, labu sakti. Ya, mari kita tengok yang seterusnya. Nombor 6. Okey, jadi harta karun yang nombor 6 adalah kasut sakti. Okey, jadi apakah yang maksud kasut sakti ini? Rupa-rupanya kasut sakti ini adalah Buddha nak kita mengembara ke merata-rata tempat yang boleh menolong dan menyelamatkan jiwa insan. Jadi ini sangat penting. Walaupun saya faham sekarang COVID-19 kan, kita semua stay at home, tak boleh keluar rumah. Dan
Tetapi kita ada tengok juga, ada juga kita punya senior, walaupun sekarang COVID-19 kan, ada juga senior ataupun kita tengok orang yang di luar, mereka ada juga yang pergi tolong orang yang memerlukan. Contohnya kan dulu sebelum ni tokong kita ada bagikan macam beras kan kepada kita punya ahli-ahli tau yang memerlukannya. Mereka masih boleh keluar dari rumah tapi mesti pakai mask lah, jaga diri dan pergi tolong orang yang memerlukan. Dan lagi penting, jika lepas COVID-19 kita dah boleh keluar, kita pergi cari kawan-kawan kita, cari ahli keluarga kita, saudara mara kita yang masih belum menerima tau, kita boleh pergi mengajak mereka. Kita pergi rumah, melawat mereka dan mengajak mereka datang ke temple, datang ke tokong untuk menerima tau dan juga menyertai perhimpunan dhamma. Jadi ini semua tindakan yang bagus dan boleh menyelamatkan jiwa mereka. Okey, jadi sekarang kasus sakti ini pun sudah dibagi kepada semua. Semua orang sudah terima, simpan baik-baik juga kasus sakti ini. Kita boleh guna bila-bila masa. Jadi kita tengok pula, ini gambar yang kita punya master. Contohnya ini Master Chan, kita tahu initiator. Ada juga tahu initiator yang lain. Contohnya Xu Dian Chuan Si dan Chen Dian Chuan Si. Mereka pergi sampai mana? Nepal. Pergi tengok, ini banyak orang yang receive tau di sana. Jadi ini sangat pergi ke tempat yang agak jauh, sangat jauh. Kena naik kapal terbang baru boleh sampai. Dan saya pernah dengar masa mereka sampai Nepal kan, kerana tempat sana agak mundur sikit lah jika berbanding dengan Malaysia. Dan kemudahan mereka punya sistem pengangkutan juga tidak sebaik Malaysia. Banyak yang mereka kena jalan kaki, terutamanya di daerah Gunung Ganang. Jadi nak pergi menyampaikan tau di Nepal agak susah. Tapi ini tidak menghalang tau initiator dan para senior kita. Mereka masih pergi kerana mereka ada kasus sakti, dan Buddha juga juga tolong mereka, juga ada tolong mereka, dan perjalanan mereka pun akhirnya berjaya. Dan tengok banyak orang yang receive tau dan menyertai perhimpunan dhamma di negara Nepal. Jadi ini gambar-gambar. Saya mungkin ada juga para senior yang kita pernah nampak. Okey, jadi di sana mereka juga mendirikan tokong, tokong yang sangat besar, Fu De Fo Yun di sana. Jadi banyak orang receive tau kerana ada orang para senior tau initiator yang berhasrat untuk nak menyelamatkan jiwa insan di sana. Jadi mereka sudah pergi dan akhirnya sudah banyak tokong yang dibina di sana. Jadi kita juga boleh buat juga. Jadi yang penting kita jalan keluar dari rumah, kita ada semua 6 sakti. Jadi 6 harta karun sakti ini sudah disampaikan kepada kita, diberikan kepada kita. Jadi yang penting kita kena gunakan mereka setiap hari ya. Bila-bila masa kita boleh gunakan. Jadi kita tengok balik kalimat suci ini. Ada nampak tak? Lepas tu ada kipas sakti, ada kasus sakti, dan yang tengah ini, jika yang kenal tulisan bahasa Cina, ini adalah perkataan for. Dia ada tulisan dia. Jadi perkataan ini for maksud jati diri kita, sifat kebudayaan kita. Lepas tu ada lagi apa? Ada lagi itu tasbih. Dia macam guli kan? Ini juga. Jadi yang perkataan di tengah itu ada 2 harta karun. Satu sifat kebudayaan kita, satu lagi tasbih sakti. Jadi kira-kira ada berapa? Labu sakti, kasut sakti, kipas sakti, sifat kebudayaan, yang perkataan for, tasbih sakti.
Lagi apa? Apa lagi yang kurang yang belum kita cakap lagi? Topi, Ada siapa? Ha? topi sakti, Oh, ada tas. Topi Yang mana? sakti. topi Topi sakti. Betul. Ah. Topi sakti dekat mana? tas, Tas. Atas atas Ah. sekali. Ada topi sakti lagi. Jadi 6 harta karun ini sudah diberikan kepada kita. Jadi hari ini yang ada datang atau yang ada dengar video ni, sangat bagus dapat banyak hadiah daripada Buddha. Okey, jadi dari 6 harta karun sakti ini, Buddha dari sini ada lagi dia punya isi tersirat. Isi tersirat yang dilukis, berdasarkan gambar ini. Jadi marilah kita tengok apakah isi kandungan tersirat, dari peta suci ini. Yang pertama, Buddha nak kita membuka hati kita dan melangkah ke depan dan bergaul dengan kalangan umum. Jadi ini sangat-sangat penting. Jika kita tiap-tiap hari hati kita tutup, kita tak nak bergaul dengan jiran, tak nak campur dengan kawan, bolehkah kita ajak mereka pergi ke temple ataupun berkawan baik dengan mereka? Tak dapat kan? Jadi yang penting, langkah pertama kita mesti membuka hati kita. Kita boleh berkawan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita punya rakan sekerja, kita punya kawan. Dari sanalah kita boleh mengajak mereka kan? Mengajak mereka masa pada satu hari, boleh ajak mereka datang ke temple dan juga boleh berkawan baik dengan mereka. Ini sangat-sangat penting. Yang kedua, mari kita tengok yang nombor 2. Nombor 2 adalah berfikiran melepasi batasan manusia biasa. Ini tadi saya pun ada cakap kan. Hidup bukan sekadar makan, minum, happy-happy ataupun bekerja. Itu adalah kehidupan manusia biasa. Tapi Buddha nak kita buat melepasi manusia biasa. Jadi kita harus meningkatkan nilai hidup dan bebaskan roh kita daripada kitaran hidup dan mati. Guna cara apa? Kita belajar apa yang Buddha buat. Kita belajar apa yang kita punya Tao initiator, kita punya para senior buat. Kita belajar dari mereka dan kita boleh mencapai nilai hidup yang lagi tinggi. Ini kita boleh belajar. Ini semua orang kita boleh buat. Okey, nombor 3 kita tengok. Mengembara dan memperluaskan pandangan mata dan mengenali nilai dan makna hidup. Jadi ini pun sangat-sangat penting. Kita ada peluang, kita pergi mengembara, kita cari kawan, orang-orang yang sekitar rumah kita, ataupun jika kita ada peluang ikut Tao initiator, boleh pergi sampai negara lain. Pergi India, pergi Nepal, ada yang pergi China, banyak tempat yang kita boleh mengembara dan mengajak mereka boleh datang ke temple. Okey? Dan yang penting, kita boleh mengenali nilai dan makna hidup kita. Okey, yang seterusnya, mari kita tengok. Live in the moment, menghargai masa dan peluang ini. Jadi, peluang untuk kita boleh datang ke tokong, boleh menerima Tao, ini memang peluang keemasan. Bukan semua orang ada peluang ini ya. Tapi sekarang kita sudah ada peluang ini, kita mestilah menghargainya. Menghargai peluang dan masa ini yang kita boleh datang dan kita boleh contribute, boleh memberi sumbangan untuk tolong menyelamatkan jiwa insan. Kita buat apa yang kita boleh. Kita jika ada duit kita boleh demam sikit. Tapi jika kita ada masa kan, masa setiap orang mesti ada masa. Jadi kita boleh pergi ajak kawan-kawan, bagi tahu mereka apa yang bagus. Jika kita boleh datang ke tokong, apa kebaikan Tao. Jadi itulah yang kita boleh buat. Okey, yang seterusnya mari kita tengok. Okey, yang seterusnya Buddha bagi tahu kita hidup ini penuh dengan halangan hidup dan juga peluang keemasan. Jadi ada yang baik, ada yang buruk.
Ada yang buruk, ada yang baik kan. Ada halangan hidup, tapi ada juga peluang keemasan. Jadi sekarang tak kiralah yang baik atau yang buruk, kita terima semua ini dengan hati yang besar. Betul kan? Setiap hari, tak mungkin setiap hari itu bunga itu kembang besar. Mesti ada satu hari bunga itu akan gugur, akan layu. Lepas bunga itu layu, kita tunggu lagi masa bunga itu akan kembang balik. Jadi itulah kitaran hidup. Ada masa yang kita berasa gembira, ada masa yang kita akan berasa sedih. Itu memang biasa. Jadi kita terima je dengan hati yang besar. Kerana kita ada itu labu sakti kan. Boleh terima yang baik, yang buruk, kita terima dan bersyukur. Okey, yang seterusnya kita tengok. Hidup ini juga ada perpisahan dan perjumpaan. Ada juga duka cita dan gembira. Jadi terimalah semua ini sebagai lumrah hidup kita. Terutamanya sekarang kan COVID-19 kita tengok berita. Banyak yang terutamanya yang dijangkiti COVID-19. Masa saya tengok berita dan saya percaya semua yang tengok berita ni akan berasa sedih kan. Ada ahli keluarga yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan ada juga yang meninggal dunia disebabkan mungkin ada aksiden atau penyakit. Tapi apa yang kita boleh buat? Jika kita ahli keluarga itu, memang kita akan sedih, menangis. Tapi orang yang dah meninggal dunia, kita pun tak boleh buat apa-apa kan? Dan kita perlulah belajar untuk terima. Kerana itulah lumrah hidup kita. Ada perpisahan, mesti ada juga perjumpaan. Jika ahli keluarga kita semua boleh dah menerima tahu, walaupun kita berpisah di dunia ini, kita masih boleh berjumpa di mana? Roh kita masih boleh berjumpa di syurga. Jadi kita semua buat benda yang baik, pahala yang baik, kita jumpa lagi satu hari di syurga. Mesti akan ada pada satu hari nanti. Jadi kita terima dan bersyukur. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang akhir. Okey, yang akhir ni agak panjang jadi saya cuma buat itu ringkasan lah. Okey. Apa yang dia cakap adalah hubungan antara manusia yang baik atau buruk perlulah kita menerimanya. Yang munasabah dan baik kita terima. Yang buruk kita maafkan dengan hati yang besar. Yang paling penting adalah kita menjadikan tahu sebagai prinsip untuk segala niat hati kita. Okey? Jadi kita hidup di dunia ini, kita mesti tidak boleh lari daripada hubungan antara contohnya ahli keluarga kita dengan kawan kita, dengan anak kita, dengan ibu bapa kita. Mesti hubungan itu ada yang baik, ada yang buruk kan. Mesti ada orang yang kita sangat suka dan ada juga orang yang tak kira macam mana pun, kamu nampak dia tak berapa suka. Mesti ada yang baik dan buruk. Tapi yang penting adalah kita terima apa yang baik. Jika ada orang yang cakap baik dengan kita, kita terima. Tapi ada orang yang cakap yang buruk, yang tidak bagus, tak apa, kita terima kasih kepada dia. Kerana dia mengingatkan kita yang ada lagi ruang untuk belajar. Yang paling penting, kita jadikan tahu ni sebagai prinsip dan itulah jalan ke arah kebudayaan. Okey, jadi kita tengok gambar ini. Apa yang kita nampak? Wah, setiap hari happy minum. Ada juga merokok, kan? Ini kehidupan ini yang kita nak tak? Lepas kita menerima tahu. Tak nak kan? Mungkin sebelum kita menerima tahu, ada orang cakap, bagus lah. Happy setiap hari. Tapi lepas kita menerima tahu, kita tahu nilai hidup kita. Bukan sahaja cuma nak seronok, nak makan, minum. Tapi kita boleh buat benda yang lagi baik. Apa tu? Kita boleh buat, kita boleh belajar apa yang Buddha buat kan? Kita boleh belajar daripada tahu inisiator kita, belajar daripada para senior kita. Saya percaya mesti kita pernah nampak kan? Mesti ada nampak kan? Ada jumpa di Tokong, kita punya senior. Tengok, semua sangat happy. Mereka pun ada keluarga, ada kerja masing-masing. Tapi mereka luangkan masa mereka. Pada waktu malam, lepas balik dari kerja, mereka ambilkan masa tu, carikan masa
boleh datang ke temple untuk belajar. Boleh ajak kawan-kawan, ajak rakan-rakan, ajak ahli keluarga datang temple. Wah, itu perasaan itu memang sangat bagus, sangat gembira. Dan ini semua gambar, boleh tengok. Saya percaya semua pun mesti rindu kan masa-masa ini. Ini yang ambil sebelum COVID-19, sebelum Speaker Jama video. Wi-Fi not strong. 是有中了，或者在补。Okey, jadi inilah gambar yang kita nampak. Kita boleh belajar daripada para senior. Dan ini juga yang ambil tak silap adalah tahun ini ya atau tahun lepas. Masa Holy Sermon. Tahun ini ya. Bulan 4. Ya, masa tu ada peluang lagi ya. Kita adakan Holy Sermon. Jadi semua ambil peluang ni datang menyertai Holy Sermon dan belajar. Dan mengajak kawan-kawan kita, ahli keluarga datang menyertai Holy Sermon. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, harta 6 harta sakti yang kita dapat, kita ulang kaji balik ya. Yang pertama adalah kipas sakti itu kan. Jadi apa yang kita nak adalah Buddha nak kita fikiran dan minda kita boleh melepasi batasan manusia biasa. Kita belajar seperti Buddha. Dan kedua adalah yang tasbih sakti ini. Jadi kita melaksanakan ikhlas suci dan 6 kesempurnaan seperti Bodhisattva. Yang ketiga, topi sakti. Jadi moral dan budi pekerti yang besar yang kita nak belajar dari topi sakti ini. Moral dan budi pekerti yang besar dan boleh memanfaatkan semua insan. Dan yang keempat, perkataan Buddha itu hati kebudayaan diri yang menyeluruh semua jiwa insan. Kita percaya kita semua adalah Buddha dan kita ada jiwa yang sama seperti Buddha. Jadi kita belajar. Okey, yang seterusnya labu sakti ini. Kita boleh belajar seperti labu yang mempunyai perut besar kan. Perut besar ni sebenarnya adalah hati besar. Yang kita nak belajar adalah hati besar yang boleh menerima segala perkara yang baik atau buruk dengan berbesar hati. Yang akhir sekali, kasut sakti adalah kita belajar, kita boleh mengembara ke merata-rata tempat ataupun mana-mana tempat yang memerlukan kita untuk menolong dan menyelamatkan jiwa insan. Jadi hari ini kita sudah dapat semua harta karun ini, harta sakti ini mesti simpan baik-baik dan gunakannya setiap hari. Okey, jadi sampai akhir sekali semoga kita semua sentiasa dirahmati Tuhan dan sentiasa sihat dan sejahtera. Jadi setakat itu sajalah untuk kelas hari ini. Jadi jika ada apa-apa kesilapan, saya minta pengampunan daripada Buddha dan berharap supaya mendapat tunjuk ajar daripada para senior dan speaker. Okey, terima kasih.